Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My topic for this conference is the importance of estate planning module in premarital course for Muslims in Malaysia. My paper is actually in BM entitled Kepentingan Modul Perancangan Harta dalam Kursus Pra-Perkahwinan Islam di Malaysia. I am Nurhayati. This is my paper. It's actually my research paper together with my colleague Puan Mahfuzah Saleh dan Tuan Nur Hafizah binti Raja Abdul Aziz, and we are all from Fakulti Syariah dan Undang-Undang College Nafis Islam Antarabangsa Selangor, KUIS. Let me proceed with using Bahasa Malaysia since the paper is in BM. Thank you for bearing with me. Okey, tajuk kita ialah kepentingan modul perancangan harta. So, apa yang kita nak bincangkan ialah tentang perancangan harta dan juga kursus pra-perkahwinan Islam di Malaysia. Perancangan harta adalah satu topik yang sangat penting dalam sesebuah keluarga. Tanpa perancangan harta yang baik, sesebuah keluarga akan berada dalam keadaan yang sukar jika keluarga ditimpa musibah seperti perceraian, kemalangan maupun kematian. Banyak kes-kes yang berlaku melibatkan perebutan harta berpunca daripada kegagalan merancang harta dengan baik. Di Malaysia, individu beragama Islam yang akan berkahwin diwajibkan untuk menghadiri kursus pra-perkahwinan. Adalah dicadangkan modul perancangan harta dijadikan satu topik wajib dalam kursus pra-perkahwinan ini. So, di sini kita melihat fokusnya hanyalah untuk keluarga Islam sahaja. Memandangkan di Malaysia, setakat hari ini, kursus pra-perkahwinan ini hanyalah untuk diwajibkan kepada pasangan yang beragama Islam. Untuk bukan beragama Islam, ada cadangan untuk mewajibkannya, tetapi setakat ini belum dilaksanakan atau dikuatkuasakan. Okey, jadi objektif kertas kerja ini menjelaskan konsep dan kepentingan perancangan harta dalam Islam. Yang kedua, ia akan menganalisis kandungan modul bersepadu kursus pra-perkahwinan Islam MBKPI yang dibangunkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM untuk melihat sama ada terdapat topik ini dalam modul sedia ada. So, yang ketiga, untuk mencadangkan penambahan kandungan berkaitan perancangan harta yang komprehensif dalam membantu perkasakan kewangan keluarga dan kelangsungan hidup dalam kes perceraian atau kematian pasangan. So, kalau kita lihat sebenarnya kertas kerja ini ditulis apabila melihat masalah-masalah yang berlaku yang banyak dilaporkan di dalam berita-berita berkenaan kesusahan keluarga akibat daripada perceraian atau kematian. So, kesusahan ini apa yang merisaukan ataupun apa yang menarik perhatian adalah kes berlakunya perebutan harta antara ahli-ahli keluarga atau waris dan sehingga menyebabkan pengabaian ataupun pihak yang pihak yang ditinggalkan atau pihak yang diceraikan, suami atau isteri, biasanya isterilah, serta anak-anak berada dalam keadaan yang sukar. Ini kerana tiada perancangan harta semasa dalam tempoh perkahwinan. So, kegagalan merancang menguruskan harta ini menyebabkan proses pengurusan harta selepas perceraian atau selepas pembahagian pusaka atau selepas kematian menjadi rumit. So, ini dilaporkan, bukanlah satu rahsia, dilaporkan terdapat harta bernilai 70 bilion ringgit Malaysia, 70 bilion yang menjadi beku kerana ia tidak dapat dituntut atau tidak dituntut oleh waris. Ini adalah laporan Sinar Harian 28 September 2020. Selain itu, kita lihat penghayatan masyarakat berkaitan tuntutan harta menurut syarat dan undang-undang ini adalah lemah. Dilaporkan oleh Datuk Zainul Rijal dalam kertas kerjanya 2017, dibentangkan di USIM 2-3 tahun yang lepas.
Kemudian Muhammad Hisham 2016 dalam artikel yang bertajuk Muslims and their Inheritance menjelaskan bahawa Islam punya sistem faraid yang komprehensif, namun permasalahan yang timbul adalah disebabkan oleh banyak faktor lain. So, beliau menyimpulkan semua pihak harus sedar bahawa perancangan harta yang betul perlu disokong oleh persekitaran yang kondusif dan efektif. So, ini yang kita cuba bawa dalam pendekatan khusus praperkahwinan dan juga modul merupakan satu persekitaran yang perlu kita wujudkan untuk memberi satu kesedaran kepada bakal-bakal pengantin. So, Tawir 1999 dalam kajiannya terhadap kursus praperkahwinan di Negeri Selangor menyimpulkan bahawa kursus praperkahwinan ini berkesan dalam membantu bakal-bakal pengantin membuat persiapan diri untuk mendirikan rumah tangga. Dapatan yang sama diperolehi oleh Sharifah Syukriah 2003 dan menjalankan kajiannya di wilayah persekutuan. So, daripada kajian-kajian lepas menunjukkan bahawa medium platform kursus praperkahwinan ini mampu membantu bakal-bakal pengantin lah dalam mendirikan untuk persiapan mendirikan rumah tangga. So, dapatan kajian, dapatan kertas kerja ni, kita dapati khusus praperkahwinan yang diwajibkan kepada semua pasangan yang akan berkahwin, pasangan beragama Islam, individu beragama Islam yang bakal berkahwin, ia dilaksanakan oleh Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri dengan menggunakan modul MBKPI tanpa sebarang pindaan. So, modul ini disemak setiap 5 tahun oleh JAKIM bersama JAIN dan Jabatan Agama Islam Negeri dan Jabatan Kuasa Penggubal modul MBKPI. Jadi, inilah relevannya justifikasi kajian ini untuk memberikan cadangan penambahbaikan ini untuk dimasukkan dalam modul yang baru. Analisis kandungan MBKPI sedia ada mendapati tiada tajuk perancangan harta dalam 10 tajuk yang dibincangkan dalam MBKPI. So, ada 10 tajuk semuanya. Walau bagaimanapun, terdapat tajuk 6 berkenaan pengurusan kewangan. Objektif tajuk 6 ialah untuk memberi pendedahan persediaan kewangan sebelum berkahwin, pengurusan aliran tunai dan bajet serta asas membuat pinjaman dan implikasinya. Ia juga bertujuan memberi kesedaran mengenai kesan pengurusan kewangan terhadap keharmonian institusi kekeluargaan. Tetapi tidak menjurus kepada maksud perancangan harta seperti yang kita mahukan. Iaitulah perancangan harta bagaimana kita nak merancang pembahagian harta kita sama ada melalui instrumen hibah, wasiat, faraid dan juga harta sepencarian. So, kalau kita lihat di sini kita nampak ini adalah 10 tajuk yang ada dalam MBKPI dan khusus praperkahwinan ini adalah 2 hari berturut-turut merangkumi 13 jam kredit. So, tiada mengenai tajuk perancangan harta seperti faraid, hibah, wasiat dan harta pencarian. So, dalam Islam kita ada satu kaedah seperti semua maklum, kita ada faraid, pemberian faraid. Jadi daripada kepentingan faraid ini, dia bertindak sebagai default system. Maknanya yang akan terpakai sejurus selepas kematian. Oleh itu, bila kita ada satu sistem faraid, menjadi lebih incumbent, mesti lebih perlu bagi orang Islam untuk membuat perancangan menggunakan instrumen hibah dan wasiat. Okay. Kesimpulannya, perancangan harta merupakan pengetahuan yang sangat penting untuk dikuasai oleh pasangan berkahwin bagi memastikan kehidupan rumah tangga terpelihara sepanjang tempoh perkahwinan dan selepas tempoh perkahwinan ataupun selepas kematian. Data statistik Jabatan Perangkaan Malaysia 2020, 30 November 2020 menunjukkan jumlah perceraian meningkat melibatkan pasangan daripada semua peringkat umur. Ia menunjukkan perceraian banyak berlaku pada pasangan muda dan berlaku di usia muda perkahwinan itu dalam tempoh 5 tahun pertama dalam tempoh perkahwinan. Oleh itu, pendedahan persediaan menghadapi perceraian semasa perkahwinan adalah patut dan menjadi asas. Ilmu perancangan harta akan bertindak sebagai persediaan awal menghadapi perceraian atau kematian. Kertas kerja ini mencadangkan penambahan kandungan berkaitan perancangan harta dan model MBKPI yang dianggap sebagai medium terbaik dan memberi pendedahan awal ilmu perancangan harta kepada para pasangan.
Kita mungkin boleh berikan kepada kursus pasca perkahwinan, tetapi setakat ini di Malaysia ia bukanlah satu perkara yang diwajibkan. Setakat itu saja pemandangan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.